Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memuktamadkan lawatan rasmi beliau ke China dengan kejayaan luar biasa hasil diplomasi kedua-dua negara. Bersama Hazel Desmond di Beijing, kita akan cuba dapatkan gambaran lanjut. Jadi Hazel teruskan dengan laporan rangkuman lawatan rasmi Perdana Menteri ke China. Hazel. Fatil, Margaret, terima kasih. Ini merupakan tahap tertinggi baharu bagi hubungan diplomatik di antara Malaysia dan China sejak kedua-dua negara menjalin hubungan dan persahabatan 42 tahun yang lalu. Sentuhan istimewa Perdana Menteri dan juga keakraban beliau dengan pemimpin tertinggi China telah membuahkan hasil yang disifatkan luar biasa dan juga pencapaian yang amat membanggakan. Antaranya melalui pemeteraian perjanjian persefahaman MOU bernilai 144 bilion ringgit serta perjanjian 16 perjanjian di antara kerajaan China dan Malaysia. Selain itu juga sempat bertemu dengan 33 kapten industri di China. Dan ini Perdana Menteri menyifatkan ini kali pertama rekod sebesar itu dicapai dalam satu lawatan rasmi. Selepas ini banyak suntikan modal dari China bakal diterima oleh Malaysia untuk pelbagai projek infrastruktur, antaranya projek pembangunan landasan kereta api Pantai Timur ECRL dan laluan landasan kereta api berkembar yang menghubungkan negeri-negeri di Pantai Timur. Dan jika dilihat dari segi angka, China telah melabur 10.5 bilion ringgit di Malaysia, manakala Malaysia pula telah melabur 31.4 bilion. Datuk Seri Najib yakin jumlah ini akan terus berubah dan melonjak ke tahap yang lebih tinggi hasil daripada lawatan rasmi beliau kali ini. Kerjasama di antara dua buah negara juga kini lebih komprehensif dan bermakna, antaranya dengan pencapaian bersejarah apabila Malaysia dan China buat pertama kalinya bekerjasama dalam bidang pertahanan, di mana Malaysia akan membeli 4 buah kapal misi pesisir dari China. Dan dari segi bidang kerjasama baharu juga, apa yang paling mencuri tumpuan di peringkat global dalam lawatan ini ialah apabila pengasas syarikat gergasi e-dagang Alibaba Group, Jack Ma, telah bersetuju untuk menjadi penasihat kerajaan Malaysia dalam pembangunan ekonomi digital Malaysia. Hazel, apa antara manfaat ketara yang boleh kita jangkakan untuk Malaysia melalui pelantikan Jack Ma itu? Fatil, satu tempoh yang mengujakan untuk Malaysia selepas ini, khususnya dalam bidang ekonomi digital baharu. Perdana Menteri telah menyebut betapa pentingnya untuk Malaysia membangunkan ekonomi digital dalam memastikan pertumbuhan 2 angka ataupun dengan izin double digit growth dalam ekonomi negara. Perdana Menteri dalam sidang media terakhir bersama media Malaysia di sini semalam berkongsi misi dan juga gambaran yang lebih besar beliau untuk membangunkan pakej ekonomi digital negara, merangkumi e-pembayaran, e-perdagangan dan juga e-perbankan, dan beliau telah mengambil contoh sistem Ali Payment. Yang lain perlulah kita pakejkan, termasuk Ali Payment, online banking dan sebagainya. Ini banyak lagi yang mana misalnya negara China pinjaman juga dibuat secara online, di mana di negara China pinjaman tu diluluskan melalui sistem yang telah dibangunkan oleh Alibaba sendiri, di mana berdasarkan pada dari segi track record pembayaran kita, penggunaan wang kita yang dia simpan melalui big data. Bila kita buat permohonan untuk buat pinjaman tu boleh diproses dalam masa 3 minit saja. Dalam 3 minit saja. Sebab yang proses tu ialah komputer berdasarkan pada big data. Cuba bayangkan dunia yang baru ini, dikatakan fourth industrial revolution. Salah satu daripada cirinya, pinjaman tidak lagi melalui manusia. Pinjaman ini melalui komputer. Dia akan ditentukan mengikut apa yang transaksi kita yang direkodkan. Jadi kita tak boleh tipu. Kalau kita dengan orang, kita boleh buat muka sedih lah, kita boleh lobby lah. Tapi dengan komputer,
dia tidak ada perasaan. Dia akan lihat sama ada kita ni mempunyai kemampuan ataupun tidak berdasarkan pada pembelajaran kita dan pendapatan kita. Dan ini semua akan direkodkan melalui big data. Di kelulusan dalam masa 3 minit, pembayaran dalam masa 1 minit, dan tidak ada interface dengan manusia sama sekali. Jadi inilah yang dia telah beritahu pada saya, kemungkinan yang boleh kita laksanakan di Malaysia. Fatil, Margaret. Hazel, mungkin ada reaksi di pihak Jack Ma? Margaret, hartawan internet Jack Ma ini telah menyatakan komitmen untuk melawat Malaysia seawal Mac tahun depan bagi menghadiri Forum Transformasi Global Anjuran Pemandu dan juga sekaligus melancarkan zon perdagangan bebas digital yang telah diumumkan Perdana Menteri dalam bajet 2017. Jack Ma pastinya teruja untuk bersama-sama membangunkan ekonomi digital bersama kerajaan Malaysia. And I think with the new technology about introducing more interactive, more lively on the internet, on the mobile phones, we can attract more young people. When the young people get together, the world is getting peaceful. The world is getting excellent. So I would be very, very happy to join force together to improving the relationship, the friendship between two countries, and us working together to face the challenge together. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengakhiri lawatan rasmi kali ketiga dan berlepas pulang ke ibu negara pagi tadi. Melihat kepada hasil lawatan, apa yang boleh saya rangkumkan, kedatangan Perdana Menteri ke China telah berjaya menyempurnakan misi untuk memakmurkan ekonomi negara, satu misi yang dilihat lebih penting daripada isu-isu sensitif Laut China Selatan. Apa yang pasti selepas ini, apa yang kita akan saksikan ialah kesinambungan lawatan di peringkat tertinggi di antara pemimpin China, di mana Presiden Xi telah menerima pelawaan ataupun jemputan Perdana Menteri untuk melawat Malaysia sekali lagi dan melancarkan kampus Universiti Xiamen yang merupakan universiti awam China yang pertama yang menubuhkan kampusnya di luar negara. Dan saya jangkakan juga selepas ini Perdana Menteri akan kembali ke sini seawal bulan Mei tahun depan untuk menghadiri forum jalur ekonomi, forum One Belt One Road, bagi memenuhi jemputan pihak China. Fatil, Margaret. Baik Hazel, rangkuman lawatan